dan tanpa kemanisan. Buat ibadat tak sedap. Bila tak sedap ni maknanya kata dia tak bawa kepada rasa. Iman kita tak sampai kepada rasa. Nampak tak? Ya? Kalau iman sampai ke rasa dia panggil haqqul yakin. Nampak tak? Kalau iman hanya sekadar sini saja, tahu kata Allah itu wujud, tahu kata sifat-sifat Allah, sekadar ilmu saja, itu dia panggil ilmul yakin. Tak jadi benar. Dia kena bawa sampai ke sini. Ya, dia kena ada zauq, rasa. Kita sambung pertama dah ni, muka surat berapa? Tidak. 256. Baik, insya-Allah. Okay. Kemudian wajib pula situ bawah ini ya. Masih lagi dalam soalan perutnya, masalah perut. Sambung Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Kemudian wajib pula anda beradab sopan dalam pengambilan makanan ini. Dan sekiranya tidak, nescaya jadilah anda seorang pemikul bebanan makanan dan seorang yang mensia-siakan hari-harinya yang berharga. Sesungguhnya kami telah mengetahui dengan yakin, malah kami telah menyaksikan dengan mata lendir sendiri bahwasanya ibadat itu apabila dikerjakan dalam keadaan perut penuh dengan makanan, nescaya suatu apa faedah pun tidak akan menjelang tiba. Sekiranya anda memaksa diri yang kekenyangan itu melakukan ibadat itu dan anda bersungguh-sungguh berusaha dengan berbagai hila sekalipun, ibadat itu tidak akan menjadi lazat dan tidak terasa manisnya. Kerana itu dikata orang, jangan kamu ingin untuk merasa kemanisan ibadat sedangkan kamu banyak makan. Peringatan ini datang daripada Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya. Ya, di antara nasihatnya 20 nasihat daripada Luqmanul Hakim, iaitu antaranya tadi ini, makan jangan sampai kenyang. Tapi kita suruh orang makan kenyang-kenyang. Makan kenyang-kenyang lah. Sudah. Jenuh. Itu artinya lah ya. Sebab bila kita makan, antara pekerjaan dalam tubuh badan kita ini yang paling banyak menggunakan darah. Darah banyak kita perlu. Antara anggota kita seluruh anggota kita ini, organ-organ dalaman kita ini, antara yang paling banyak sekali perlu kepada darah, penggunaan darah, pengaliran darah, ialah perut. Bila kita makan habis, kerahan-kerahan darah semua akan pergi ke perut untuk tujuan penghazaman. Itu punca dia. Maka jadi lemah akan dah, sebab darah kita semua pergi ke perut. Jadi pemikiran kita akan mula jadi lemah. Ketika itu kita tak boleh menghafal, tak boleh mengingat, kita tidak boleh memahami ketika kita makan. Nampak ya? Jadi makan kerana itu jangan makan banyak. Perut kita ada 3 tingkatan, tuan-tuan. Kita dah sebut. Bahagian atas sekali angin, bahagian tengah adalah makanan dan minuman, bahagian bawah adalah air. Dia ada 3 tingkat perut kita. Perut atas ni angin, gastritis orang putih kata, bahagian atas. Dia perlu angin tu akan tolak turun makanan ke bawah, dan angin juga akan membawa darah-darah kita untuk memproses makanan kita dengan lebih sempurna. Itu kenyataan dia. Jadi angin ni dia perlu untuk menolak. Jadi bahagian angin ni jangan masuk makanan lah. Jadi bila kita makan kenyang, dia akan masuk bahagian angin tu, kita belahak, nampak?
Kita belahak tu makna kata makanan itu telah masuk dalam kawasan angin. Nampak tak anak-anak? Jangan makan banyak-banyak nak. Tak ada. Nanti otak menjadi lemah. Tak boleh hafal. Tak bijak makan jangan terlalu kenyang. Jangan sampai habis bagian angin. Ya, kemudian angin itu akan turun, tolak, baru sampai bagian ayak. Sebab itu lepas makan jangan minum ayak. Jangan minum dandan ayak kan. Sambil duduk suar makan, sambil duduk cari ayak tu lagi bahaya. Ya, tu dia lah. Sebab ayak tu akan bawa makanan kita terus. Sistem penghazaman kita akan terganggu. Sebab bila sistem kita akan terganggu, itulah datang satu penyakit. Di bawah ni dia ada satu valve. Rengkung kita ni di bawah sini ni orang putih panggil esophagus. Ya, esophagus dia panggil. Di bawah tu dia ada satu lubang, dia ada buka katul, injak. Nampak tak? Injak tu buka katul. Dia panggil les, L-E-S-S, orang putih panggil les. Nampak tak? Jadi dia tak dapat buka dia tak dapat bekerja, buka tutup dengan lancar. Sebab kita minum air cepat. Air tu nak bawa dia turun. Sedangkan dia tutup kerana nak proseskan makanan itu. Asid perut akan mula memproses makanan tu. Sehingga makanan itu sudah sampai kepada tahap boleh diagihkan, baru kita minum air. Nampak? Tapi bila kita minum air, les tu akan buka. Bila les tu akan buka, ujung rongkong macam tube dia akan buka, dia susah nak tutup balik. Bila susah tutup balik, angin tu akan naik balik ke atas. Itu dia panggil GERD, G-E-R-D. Nampak tu penyakit besar. Bila GERD ni kita akan rasa lapar selalu, lebih daripada kenyang, lebih daripada dua rasa lapar. Ya, kenyang kurang. Nampak? Inilah masalah kita, menyebabkan gangguan kita punya hati, liver akan ganggu, buah pinggang kita akan ganggu. Masya-Allah. Tengok. Boleh faham Dia kena sampai ke situ lah sikit. Kena mengaji sampai ke situ, bahagian kesihatan kena ambil tahu lah sikit lah. Ni saya sembang dengan doktor-doktor lah ni, yang dapat maklumat ni pun. Kita nak baca buku, kita tak tahu buku apa nak baca. Bahagian kesihatan ni kan, kena tanya doktor lah. Ya, bahagian 3 ni cuba cerita sikit doktor, bahagian 3 bahagian perut kita ni. Maka itu Nabi kita bawa syariat. Itu syariat Nabi. Sunnah syara'iyah. Sunnah datang daripada Nabi terus. Itu di antaranya kurangkan makan dan makan jangan kenyang. Kurangkan makan jangan kenyang. Kalau kita tak boleh kurangkan kuantiti makan. Nampak tak? Kualiti tak apa, kualiti yang baik-baik lah. Halalan tayyiban, itu dia punya kualiti. Kuantiti makanan ni, kalau kita tak boleh kurang, kita puasa. Kita amalkan puasa-puasa sunat. Puasa Isnin, puasa Khamis. Kita amalkan puasa itu, dengan sendirinya kita telah masuk dalam proses mengurangkan makanan. Nampak tak? Dia kalau makan 3 pinggan lah, tak boleh sepinggan. Katalah jenis itu lah. Orang putih kata big stomach, perut besar. I'm having a big stomach. Pasal saya boleh makan 3 pinggan. You are having small stomach. Ya. Tapi kita nak kurang 3 pinggan tak boleh. Tak apa. Macam mana nak kurang dia? Kita puasa sunat, tuan-tuan. Puasalah hari Isnin, puasalah hari Khamis. InsyaAllah dia akan imbang. Inilah kelebihan puasa sunat tu. Nampak tak? Itu di antara bagi orang yang tak boleh kurangkan makanan. Itu kita akan cerita sikit lah. Sebab dia akan menjejaskan otak, dia akan jejaskan akal kita. Kenapa? Darah otak tu dia akan banyak bekerja untuk perut. Jadi dia tak ada masa nak ingat pelajaran, tak ada masa nak tumpu kepada ilmu. Nampak? Itu jadi lemah akal kita. Ya, itu kita kena faham sampai ke situ, baru kita akan nampak betapa begitu sempurnanya Allah jadikan tubuh badan kita, jadikan perut kita. Dan kerana itu kita faham, masuk dalam baik-baik, halalan tayyiban tu. Tayyiban tu bukan kuantiti makanan, kualiti, bukan kualiti dan kuantiti makanan saja, tidak. Baik-baik ni makna kata kita boleh mengimbangkan makanan itu. Ya, seumpama contoh,
Kita makan makanan, kita mula kalau makan buah, kita kena mula dengan makan buah. Jangan makan dulu. Nak makan apa? Makan buah dulu. Nampak tak? Bila kita makan buah dulu, baru dia akan jadi proses pencernaan yang sempurna. Masuk makanan kita dalam perut, dia akan proses dengan sempurna. Tapi kalau kita makan makanan dulu, biasanya dalam hidangan-hidangan kita orang Melayu ni, buah duk adalah dia buah tembikai lah, pisang apalah, dah habis makan nasi, makan tembikai. Nampak? Ya? Tak kenal tu. Menyalahi dalam suratul Waqi'ah, Tuhan sebut dalam surah Waqi'ah, ahli syurga, dia akan makan buah dulu. Ya. Kemudian dia akan makan hati ikan paus. Bukan ikan paus biasa dunia ni lah. Bukan cerita ikan paus di dunia ni. Hati ikan paus ni dalam bahasa Arab dia panggil ambar. Dia sebutkan ambar nama dia. Bukan kurma tau. Kurma pun ada nama ambar dia, besar tau. Nak beli ambar ni jangan pergi kedai kurma. Kena pergi kedai jual minyak atar. Tetapi di Mekah, orang nak buat umrah, ya, nak beli ambar ni, yang kata hati ikan paus ada jual. Mahal. Mahal sungguh. Ya. Kalau hujung takat kelingking ni pun 300. Hujung kelingking ni, ya, takut kelingking ni, 300. 300 harian. Duit kita dah kecil dah ni dah. Nampak tak? Duit kita RM84. Ya. Duit kita 100. Saudi RM82, RM84 sekarang. Nampak tak? Kalau 300 harian, berapa duit kita? Dah. Hampir 400 duit kita. Ya. Itu makanya hujung kelingking. Pi minyak atar, kedai minyak, jual minyak atar dia mereka je jual. Nampak tak? Katakan dia ambar. Ambar, ya. Itu dia, ya. Ambar min nun, dia kata. Ya. Ambar min nun. Min nun. Kata dia bagilah hati itu. Ini untuk kesihatan perut, kesihatan liver hati kita. Dua tempat ni akan jadi sihat dengan ambar. Nampak tak? Ya, itu beza. Kita kaitkan sikitlah. Ya, baik. Di manakah akan diperoleh nur hidayah dalam diri seseorang tanpa ibadat? Dan di manakah pula akan didapati cahaya petunjuk dalam ibadat tanpa kelazatan dan tanpa kemanisan? Buat ibadat tak sedap. Bila tak sedap ni maknanya kata dia tak bawa kepada rasa. Iman kita tak sampai kepada rasa. Nampak tak? Ya? Kalau iman sampai ke rasa dia panggil haqqul yakin. Nampak tak? Kalau iman hanya sekadar sini saja, tahu kata Allah itu wujud, tahu kata sifat-sifat Allah, sekadar ilmu saja, itu dia panggil ilmul yakin. Tak jadi benar. Dia kena bawa sampai ke sini. Ya, dia kena ada zauq, rasa. Ya, rasa wujud Allah, rasa ya kita dengan Allah itu dekat. Rasa kita sedang diawasi, diperhati oleh Allah. Dia kena rasa begitu. Baru itu dia panggil iman apa? Iman haqqan. Innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kita baca ayat hidayah tu Anfal ayat 2. Apabila disebut nama Allah, hatinya gemetar. Hati itu hidup. Ada rasa lah tu. Tapi hati tak rasa apa. Maknanya hang sebut bila apa nah. Bubuh 4 hon. Allahu akbar, dia tak main juga. Mesti nampak lah. Ya. Sebab dia tak sampai ke sini. Tak sampai ke sini. Ya, kalau duduk dalam pesian dia. Duduk dalam bekas, tak masuk ke perut. Tak ada apa. Masuk restoran, keluar restoran macam tu je. Tak ada beza. Ya, ini antaranya kita kena faham. Maka itu ibadatlah di antara yang akan menjana ketakwaan kepada Allah. Atas pengertian ini Ibrahim Adham, seorang wali Allah, ya, telah berkata, aku telah bersahabat ramai daripada ahlullah Ta'ala di Bukit Lebanon. Lebanon ni satu kawasan, satu negeri yang banyak menampung wali-wali Allah. Di dunia kita sekarang, ya, negara yang paling banyak wujudnya para wali ini Lebanon. Ya,
sampai kat atas bukit dia duduk. Kalau kita pergi Lebanon sekarang, kita tak jumpa di masjid-masjid, di korang orang alim duduk di bukit-bukit. Nampak tak? Sebab di bawah tu dah banyak dah rosak akhlak dan adab. Dia tak mau campur, dia duduk di atas bukit. Ya, ini zaman Imam Ghazali ni dia. Ya, kalau dengan kita sekarang sudah hampir 800 tahun. Ni. Sekarang macam mana? Lebih teruk lagi lah. Ya. Aku telah bersahabat ramai daripada Ahlullah Ta'ala di Bukit Lebanon, maka mereka berpesan kepada aku, kata Imam Ghazali, apabila kamu kembali kepada ahlul dunia, ahlul dunia ni orang yang semata-mata hidup untuk dunia aja lah. Matlamat dia akhirat tapi nipih. Dia tahu ada mati, ada akhirat, ada syurga, ada neraka, tapi dia tidak jalan ke jalan itu. Dia tak cari jalan-jalan ke syurga, dia tidak lari pada jalan-jalan neraka. Itu artinya ahlul dunia. Ya, ahlul dunia. Itu dia lah. Tu. Habis-habis sembahyang tak ada fikir pakat lari keluar. Tu ahlul dunia tu. Ya. Si imam bagi salam, tak ada nak istighfar 3 kali lari keluar. Nampak? Watak tu watak orang munafik. Nampak? Tapi bukan orang munafik lah dia. Watak tu watak orang munafik. Orang munafik dia tidak beriman kepada Allah. Tapi dia zahirkan Islam hanya sebagai satu kepura-puraan. Hipokrit orang kata. Orang putih kata. Nampak ya? Sebab tu dia tak mau sebut nama Allah. Sebab tidak ada keimanan, keyakinan dia kepada Allah. Kosong dalam ni. Maka itu bagi dia suatu perkara yang sangat menyakitkan zikir ni. Bagi salam tu imam lari keluar. Maka tu kita jangan jadi betul. Nampak tak? Antara tanda-tanda munafik ni. Ya. Bukan 3 saja. Ya. 30 tanda-tanda munafik, ada 30. Tuan-tuan, ya. Yang kita dulu dengar selalu, idza hadatha kadzab, cakap bohong. Ya. Wa idza wa'ada wa idza wa'ada akhlaf, bila bercakap, bila janji dia bungkam. Ya. Wa idza utu min khan, bila dibagi amanah dia khianat. 3 tu saja yang kita nampak dulu. Itu tanda, bukan munafik yang hakiki. Nampak 3 tanda ni, ustaz pun ada. Jangan tunggu orang munafik lah. Janji nak main mengajar, tak main. Maka orang duduk tunggu. Tu dia. Habis mereka kata ustaz tu munafik tak? Tak betul lah. Dia ada hal kau, nampak lah. Ya? Awak ustaz tak beritahu. Nak telefon pula bateri dah habis. Nampak. Dua. Macam mana saya nak buat? Habis tu, kereta saya dah mati tengah jalan. Nampak? Dah rosak. Nak telefon mekanik tak boleh. Nak telefon masjid pun tak boleh. Itu maka tu saya tak main. Nampak lah. Kita cek boleh. Cakap munafik. Nampak tu? Tapi tanda-tanda. Kalau kerak-kerak buat begitu, tu munafik lah. Duk kerak buat macam tu lah. Janji tak main. Orang duk tunggu dia tak main. Ya. Dengan sengaja dia tak main. Itu dah ada. Ataupun dia ada kerja-kerja lain yang dia rasa lebih mustahak, lebih penting. Ini kita faham sebagai ahlul dunia. Na'udzubillah. Baik, sambung ya. Apabila kamu kembali kepada ahlul dunia, maka hendaklah kamu menasihati mereka dengan 4 perkara, kata Imam Ghazali. Katakanlah kepada mereka, sesiapa yang banyak makan tidak akan mendapat kelazatan ibadat. Nombor 1 kena abang itu dulu. Jumpa ahlul ibadat, orang yang buat ibadat maknanya kita lah. Kita katakan kita lah. Jangan kata ke orang lah. Kita talar kita lah. Dulu lah. Tu dia lah. Tu lah. Tu dia. 3 jari talar mereka kita. Kata kita dulu. Baru tunjuk perkara tu. Nak tunjuk kat orang kata perkara tu tak kena. Tunjuk mereka kita 3 dulu. Nampak tak? Memang kita kena habaq kat orang. Jangan makan banyak. Jangan makan lebih. Tak lazat buat ibadat. Nak kata tu kat orang tu. Ni nak tunjuk satu ni. Ambil 3 dulu. Kata kat kita dulu. Dia tak? Aku ni jangan makan banyak. Kalau makan banyak, tidak ada kelazatan dalam berbuat ibadat. Tak sedap nak ibadat. Nampak ya? Antara ibadat yang paling tak sedap sekalian zikrullah. Allah, cukup malas nak zikir. Nampak ya? Cukup malas. Itu faham dah tu. Bila ada kita malas tadi ni, bawalil khasyatu min qulubihim min zikrillah. Al-Quran kata ya, celaka bagi orang-orang yang keras hatinya
daripada berzikir. Nampak Tuhan kata. Celaka. Nampak tak? Fawailul lil khasiyah. Ya. Al-wail menimpa orang-orang yang mana yang keras hati, khasyah. Nampak? Min zikrillah, daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita kena lawan zikir. Siapa keras hati? Kerana makan dia terlalu banyak. Nampak tak? Tak pernah rasa kenyang, tak pernah rasa kenyang. Kira duk lapar. Tak? Tu dah. Nak kata surrender, nak kenyang tak. Kalau dia nak kenyang, kalau dia nak lapar pun hanya semata-mata dia nak pergi kuih. Awak tak makan, on diet, orang putih kata. Nampak tak? Nak bagi kuih. Bukan kerana Allah tu dah. Obesity ni boleh bawa penyakit gemuk macam-macam penyakit jantung, ya, penyakit paru-paru, nampak tak? Penyakit perut, nampak tak? Penyakit buah pinggang, nampak tak? Orang gemuk. Nampak kan kalau orang gemuk yang marah lah. Orang gemuk ni dia kata, ya, sampai dia lebih daripada had dia lah, ya. Kalau tinggi 5 kaki 6 inci, ya, dia tak boleh gemuk sampai 80 kg, ya kan? Orang kalau tinggi 5 kaki 6 inci, 5 kaki 6, jangan gemuk 80 kg tau, kena turun 72 kg. Boleh tak? Okey, maintain. Nah, kalau tinggi 5 kaki 6 inci, berat dia 90 kg, tumbuh dah tu. Nampak tak? Nampak tak? Bahaya tu nah, dia mengundang penyakit. Tu nah, itu dinasihati dalam bidang kesihatan lah. Pakar-pakar dalam bidang itu akan nasihat kita. Hang punya barang ni, badan hang ni berat dengan hang punya tinggi tak padan. Hang kena berkurang je. Kalau hang berlebih akan mengundang penyakit. Memang betul lah. Dan tak boleh kurang sangat. Nampak tak? Tinggi hang ni jangan kurang daripada 62 kg. Nampak tak? Imbang dia 72 kg. Tinggi dia 5 kaki 6 inci. Tu dia, nampak? Tu dia. Kalau hang tinggi macam wrestler lah, 6 kaki 8 inci, 6 kaki 5 inci, tinggi dia pak. Dia kena berat sampai 200 kg. Nampak tak? Patut masuk wrestling. Kena pukul betul mati, empuk jatuh betul mati lah. Betul? Duk sihat tak tu ya. Pasal dia punya berat imbang dengan dia punya tinggi. Nampak tak? Ini ambil kira tu. Syarak dah hantar betul-betul dekat kita ni. Ini semua Nabi apa? Ya. Tu dia. Nah. Baik. Satu orang nak gusti dengan Nabi lah. Dia ni ahli gusti zaman Nabi. Ada seorang ahli gusti. Dia pakai pukul orang semua pakai jatuh. Semua kenal dengan dia KO. Dia main test kat Nabi lah. Dia attack Nabi hanya dengan mudah. Nabi jatuh ke dia. Sekali jatuh, dia boleh bangkit. Dia attack Nabi lagi sekali. Nampak tak? Nabi kisap sikit saja. Jatuh lagi sekali, tak dia bangkit. Nampak? Dia tak dia bangkit. Nabi kata apa? Hang punya berat badan ni lebih daripada hang punya tinggi. Itu dia Nabi kata, nampak? Nabi sendiri memang. Hang punya berat badan ni, bergemuk hang ni melebihi hang punya tinggi. Maka tu hang jatuh kali kedua, hang tak boleh bangkit. Kali ketiga hang jatuh mati. Itu dia. Nabi kata, ada nampak? Lepas semua mai jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, engkau ni betul-betul wrestler lah. Nabi kata, dah. Sebenar-benar wrestler tu Nabi kata, orang yang boleh tahan marah. Nampak? Sebenar-benar wrestler dia kata, orang yang boleh, sebenar-benar ahli gusti, orang yang boleh bergusti dengan nafsu dia, sehingga dia boleh tahan marah. Nampak? Tu dia. Dapat ilmu dua di situ. Dalam hadis Nabi tu dapat dua ilmu. Masya Allah. Itu Rasulullah. Ya, faham ya? Sebab tu Allah jadikan Rasul ni tak ada yang gemuk, tak ada perut buncit, tak ada. Pergi cari dalam mana Nabi Rasul tak ada. Memang bentuk badan mereka sesuai. Ya, tambah-tambah Nabi kan lagi sesuai. Bentuk muka Nabi, gigi Nabi, dia punya rahang dia punya lidah dia, ya. Sehingga Nabi kata, ana afsahuman nataqabidh. Aku ni satu orang saja yang paling fasih menyebut huruf dhad. Nampak? Itu dia. Wala fakhar, aku tak sombong. Dia kata, memang tu. Pasal Allah jadikan Nabi itu perfect.
bentuk muka dia, dengan gigi dia, dengan rahang dia, dengan leher dia, panjang pendek dia cukup, nampak? Dengan badan dia, dengan dada, dengan perut dia, nampak tak? Semua cukup rapi, kena, tak lari. Tu kan? Maka itu semua perkara Nabi buat sempurna. Tidur dia pun sempurna, makan dia pun sempurna. Kita kalau perut puncit, tidur tak tolong, nampak? Salah tidur ni masalah. Orang perut puncit kan, bukan boleh tidur tak tolong. Antaranya dia kena tidur banyak, tidur terendam. Tak boleh tidur miring, tak boleh tidur miring rugi, nampak tak? Nah, ini di antaranya tadi ni. Orang perut puncit dia tidur miring, masalah. Ya, masalah tulang belakang. Nampak tu ya? Ini ortopedik. Pakar-pakar ortopedik beri nasihat kita tuan-tuan. Kalau kita sembang dengan mereka, banyak perkara kita berdapat. Saya suka sembang dengan doktor-doktor pakar-pakar ni kan. Dapat kenal mereka, saya sembang. Nampak tak? Jadi kita nak tahu apa yang hubung kait dengan ibadat kita tadi. Sambung, ya. Jadi kita pesan kepada orang-orang ni, kata Imam Ghazali mengikut Ibrahim Idham, apabila kamu berjumpa dengan ahli dunia, kamu pesan pertama kata kepada mereka, sesiapa yang makan banyak makan tidak akan mendapat kelihatan ibadat. Satu, sesiapa yang banyak tidur tidak akan mendapat keberkatan pada umur. Umur dia tidak berkat. Nampak? Makna kata habis umur saja. Berkat tu apa tuan-tuan? Berkat umur ni apa? Dia bukan panjang tu. Jangan salah faham lah. Berkat umur tu makna kata umur kita tak kira lah banyak mana pun. Ada orang 50, ada orang 40. Imam Syafi'i 54 mangkat. Imam Nawawi 42 mangkat. Khalifah Umar Abdul Aziz 44 mangkat. Tidak. Budak Imam Ghazali 55 mangkat. Tulis 300 kitab. 300 kitab dia tulis. Umur dia 55 tahun. Kembali ke rahmatullah. Tapi berkat. Tengok sampai hari ni kita pakai kitab dia, nampak? Umur dia seolah-olah macam dia hidup. Kita cakap kan? Imam Ghazali kata. Imam Ghazali kata. Imam Syafi'i berkata. Imam Nawawi berkata. Nak? Cucu saya tanya, Imam Syafi'i duduk di mana? Tok Wan, nampak? Seolah-olah macam duduk hidup. Imam Syafi'i makan dah. Tu Tok Wan kata, Imam Syafi'i kata, bila Tok Wan dengar dia kata. Nampak? Nampak tak? Tok Wan dengar dia kata dalam kitab. Dan kitab dia kata. Nampak tak? Dia tulis kitab tu sampai sekarang ni baru 1380 tahun. Kitab dia tulis Kitabul nampak tak? Tu dia. 1380 tahun. Imam Syafi'i punya kitab sampai hari ni kita dah bawa mazhab dia, nampak tak? Seolah-olah macam dia hidup. Firaun mana orang sebut? Ada. Apa Firaun ada tinggal? Masa dia berumur dia, Firaun 114 tahun. 114 tahun mati. Itu Firaun yang ketiga lah. Anak dia yang lawan dengan Musa. Tu tak anak Amun. Anak dia tu umur 19. Yang lawan dengan Musa tu umur 19. Pak dia yang ambil Nabi Musa belah tu 114 tahun. Apa dia tinggal kat kita? Ada kita jumpa Firaun kata. Tak ada kan? Kita buh hati dia boleh. La'natullah. Ada, itu ada. Nampak tak? Tak ada berkat. Walaupun 114 tahun dia hidup, tak ada berkat. Tidak beri manfaat umur ni kepada kita. Jadi yang kata umur berkat ni, sepanjang umur dia tidak ada masuk perkara-perkara lara. Tidak ada masuk kerja-kerja lara. Tidur tu lara lah. Tidur lebih. Masa tidur, orang tak tidur. Masa tak tidur, orang tidur. Masa mengaji, orang tidur. Tidak. Nampak? Tu lara lah tu. Nampak tak? Tu dia. Jadi makna kata lara ni bukan sifat orang yang beriman. Dalam suratul Mu'minun Tuhan sebut. Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Di antara watak sifat orang-orang beriman itu iman yang sukses, iman yang berjaya. Bukan iman saja, iman yang berjaya. Yakni daripada perkara yang sia-sia mereka jauhi. Cakap-cakap saja tak ada. Cakap-cakap kosong tak ada. Kalau duduk tidur saja, tak ada kerja apa. Tak ada kerja kebajikan yang dia buat. Baik masa tidur, tu hampir mengaji. Jangan tidur, nampak tak?
Masa tidur tu hang berzikir, adalah faedah. Umur tu berkat. Berkat tu makna kata umur tu ada manfaat. Diberi ganjaran pahala. Nampak tak? Ya. Kalau 100 lebih umur sekalipun, tapi duduk tidur tak berhenti, rugilah tidur. Umur kita rugi, habis dengan tidur. Ya. Itu artinya hilang berkat. Berkat bukan panjang umur, jangan salah faham ya. Berkat bukan panjang umur, ya. Berkat tu umur kita terisi dengan perkara-perkara kebajikan. Umur kita terisi dengan kerja-kerja kebajikan. Umur kita terisi dengan amal ibadah. Umur kita terisi, nampak tak? Dengan zikrullah. Ya, ini artinya umur yang berkat. Makanan yang berkat. Makanan itu beri manfaat kepada tubuh badan kita. Nampak? Memberi keafiatan, kesihatan pada tubuh badan kita. Itu makanan yang berkat. Maka tu Allah larang kita tak boleh makan benda-benda yang haram najis ni. Kerana tidak ada berkat. Dia akan membawa kita kepada kemudaratan. Jadi mudarat bukan berkat. Lawan berkat itu mudarat. Ya. Lawan berkat itu lawa sia-sia. Lawan berkat itu sesuatu yang tidak memberikan faedah. Lawan berkat itu sesuatu yang sangat menentang dan bertentangan dengan sifat manusiawi. Itu kita nak faham mana berkat tu ya. Maka itu kita kena cari. Berkat dia kena cari. Dia duduk di luar. Ya, tu dia macam vitamin C. Vitamin C tak ada dalam badan kita, kita kena cari masuk. Dan dia senang keluar pula. Nampak tak? Dia cepat masuk, cepat keluar. Nampak tak ya? Baru lepas makan apple, baru makan benda-benda vitamin C, baru rokok sebatang habis kan? Nampak tak? Habis vitamin C lari keluar. Nampak tak? Senang keluar kan? Tu, tu dah. Nikotin nanti hambat. Nikotin yang baik dia keluar. Itu sebagai contoh lah nah. Baik, sambung lagi. Maka itu kita nombor 2. Sesiapa yang banyak tidur tidak akan mendapat keberkatan pada umur. Nampak tak? Sesiapa yang tidur lepas asar memang tak ada berkat. Kenapa lepas asar? Lepas asar tak ada sembahyang. Allah siapkan masa kosong tu untuk kita berzikir. Ada hadis Nabi mengatakan, barang siapa berzikir lepas subuh. Lepas subuh pun tak ada sembahyang sunat kan? Sampai nak matahari ya. Sembahyang asar pun gitu juga. Tidak ada sembahyang sunat. Masa-masa lepas subuh kosong, masa-masa lepas asar kosong. Maka Nabi kata, barang siapa berzikir, nampak tak? Berzikir sesudah waktu subuh, maka dia mendapat nikmat yang zahir. Nampak tak? Nikmat zahir ni makna kata kalau menjaga, berjaya lah, apa-apa kerja dia buat, insya-Allah mendapat manfaat dan diberikan ganjaran. Barang siapa berzikir lepas asar, dia mendapat rezeki batin. Rezeki batin tu apa tuan-tuan? Antaranya sifat syukur, sifat sabar, nampak ya? Sifat qanaah, ya, sifat raja harap, sifat khauf takut, nampak tak? Sifat mahabbah sayang, sifat haya malu, nampak ya? Itu dia. Itu dipahamkan rezeki batin bukan orang boleh bagi. Orang bagi sabak je lah, boleh ya. Pergi farmasi minta tablet sabak. Ada? Tak ada. Orang menjaga cuma tak sabak. Saya sendiri pun tak boleh sabak, tak nak tutup pun kedai. Nampak tak? Tak jalan. Tak ada. Benda-benda batin ni memang tidak ada kepada manusia. Hanya ada pada tangan Allah. Ya. Itu yang paling penting kita nak faham. Makanya rezeki batin, orang yang zikir lepas asar ni, masa tu pula kita pergi tidur. Dia nampak? Itu Nabi kata, rugi lah masa tu. Orang Allah Ta'ala bagi masa tu, dia nak bagi ganjaran. Bila kamu berzikir lepas asar, baca Quran ke, ya, berzikir-zikir dengan nama Allah kan, atau kamu menuntut ilmu, ya, zikir ni ada 7. Zikir ni ada 7 tuan-tuan. 7 jenis. Pertama, zikir lisan. Itu peranan lidah. Zikir lisan. Bila kita selalu zikir lisan, banyak-banyak lisan, telinga kita punya peranan. Zikir itu bagi bunyi. Nampak tak? Bagi bunyi sikit supaya kita dengar. Telinga kita kalau boleh, sama ada kita dengar daripada luar atau kita dengar daripada dalam lah. Telinga tu boleh dengar daripada dalam juga. Nampak ya? Zikir itu akan turun ke hati, dia jadi zikir hati, zikir kalbu. Bila kalbu ni banyak berzikir, bila kita tutup mulut,
hati kita akan baca zikir. Nampak? Itu makna kata zikir dah turun ke hati. Tapi kalau kita tutup mulut diam, hati kita tak baca apa-apa, makna zikir itu belum sampai ke hati lagi lah. Nampak tak? Dia belum turun ke hati lagi. Ya, itu peranan telinga. Maka itu disuruh baca banyak-banyak, zikir banyak-banyak. Dia akan turun ke hati. Bila kita tidak berzikir dengan lidah, hati kita akan berzikir. Bila hati kita berzikir, dia akan terus pergi ke akal. Jadi zikir akal dia panggil. Nampak? Daripada zikir akal, baru turun kepada zikir ruh. Sejak nampak? Seluruh anggota kita akan zikir. Bila kita tidur, tangan kita berzikir, kaki kita akan berzikir sendiri. Zikir ruh dia panggil. Sebab tu kita kena mula dengan zikir lisan. Itu zikir yang pertama. Zikir yang kedua, orang menjaga. Fa iza qudiyatis salat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Nampak tak? Wazkurullahi katsiran. Apabila kamu selesai menunaikan sembahyang Jumaat, turun bertebaran di atas muka bumi ini mencari kelebihan. Ini rezeki yang tak Allah bagikan. Orang menjaga. Turun, orang bertani pergi bertani balik. Orang berdagang pergi berdagang balik. Ya, orang bekerja mengambil upah, turun balik kerja mengambil upah. Nampak? Turun, ya. Kemudian wazkurullah, ingat Allah banyak-banyak. Nampak? Jadi orang yang berdagang itu berzikir. Orang yang bertani itu berzikir. Itu bahagian zikir yang kedua. Nampak? Dia tak ada masa nak zikir dengan lisan. Dia zikir dengan rezeki, dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab ada hukum. Bila dia buat kerja bendang, dia kena keluar zakat dia. Nampak? Sebab itu perhatian syarak bagi kita lebih. Zikir yang ketiga, macam kita ni. Ini dia panggil apa? Majlis muzakarah. Kita berzikir, kaedahnya membaca kitab. Ada dengan ceramah. Ada yang baca kitab. Ada hanya sekadar nasihat. Ya. Khutbah Jumaat itu juga masuk dalam zikir. Masuk dalam zikir. Ya. Lepas tu kita suruh dia dengar, jangan cakap. Sebab kita sedang diberikan nasihat. Cuma nasihat juga termasuk dalam kumpulan zikir. Itu nombor dua. Ya. Zikir yang ketiga, iaitu dengan membaca Al-Quran. Orang baca Al-Quran ni masuk dalam zikir yang istimewa. Nampak tak? Inna nahnu nazzal zikra wa inna lahu lahafizul Quran. Katakan, kami turun az-zikir, kami pelihara dia. Jadi Quran, baca Quran itu masuk zikir yang ketiga. Ada orang berzikir hanya baca Quran. Sehingga ada hadis mengatakan, kalau satu orang tu dia rajin baca Quran berpagi, memang baca Quran saja, dia tidak perlu berzikir yang lain. Nampak tak? Tak payah subhanallah, la ilaha, tak payah dah. Tak payah dah. Dia hanya baca Quran, pagi petang dia rajin baca Quran, sudah memadai baginya itu sebagai zikir tanpa perlu berzikir dengan lisan-lisan, zikir lisan yang lain tak payah. Tinggi martabat baca Quran, kan? Itu zikir yang ketiga. Ya, iaitu kita menghadiri zikir yang keempat. Majlis ilmu yang ketiga, Quran zikir yang keempat. Ya. Zikir yang kelima. Zikir yang kelima tadi ini kita sentiasa memberikan orang ingat, tegur. Kita menegur orang. Bila orang buat salah, kita tegur. Tegur tu beri ilmu, bukan tegur tu kita menghina dia. Kita tegur dia memberi ilmu. Ya? Dia baca tak betul, kita tegur. Hang baca tak kena ni. Dia dapat ilmu. Ilmu membetulkan kesilapan dia. Nampak tak? Ya? Silakan muazzin dengan segala hormat mengumandangkan azan dulu, kemudian kita sambung sikit lagi insya-Allah. Alhamdulillah wassalatan wassalaman ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala amma ba'd. Ya. Zikir yang kelima cuba ya. Yang kelima dah. Keenam ya. Yang keenam zikir khafi. Yang ni paling penting. Kita yang 5, 6, 7 ni paling top sekali sesudah Al-Quran. Zikir yang keenam, yang kata zikir yang keenam tadi ini zikir khafi. Khafi ni apa? Kita amat tega dan berhati-hati dalam soal halal dan haram. Itu kita bergerak. Kita bergerak dalam kita hidup, kita bergerak dalam semua keadaan. Kita akan terjerembab dengan hukum-hukum wada'i. Ada kena wajib fiqh, ya, hukum-hukum taklifi diikuti dengan hukum-hukum wada'i.
Hukum taklifi kita fahamlah. Selagi kita celik, kita mukallaf. Bila kita tidur, hilang mukallaf. Orang tak ada akal, mana yang panggil mukallaf? Tidur dah hilang akal. Bila tidur hilang akal, kita bukan mukallaf lagi. Bila kita sedap, baru berakal, dipanggil mukallaf. Syarat mukallaf, dia mesti berakal. Betul tak? Ya. Dia panggil akil. Akil balik. Nampak? Itu artinya berakal. Jadi maknanya, orang yang akal balik ini, dia sentiasa diikuti oleh hukum wada'i. Syarat, sah, batal, mani, sabab. Itu 5. Kalau taklifi, wajib, sunat, haram, makruh, jaiz. Itu hukum taklifi. Hukum taklifi ini dia akan diikuti oleh 5 hukum wada'i. Syarat, sah, batal, mani, sabab. Nampak ya? Dia akan ikut kita. Ini mengikut orang-orang yang berakal. Nak makan, kita akan pilih yang halal, yang haram. Nampak tak? Yang mana kita pilih halal, yang syubhat kita tolak, yang haram kita jauhi. Nampak tak? Kita amat teliti. Sebab kita bergerak, banyak perkara kita akan lakukan. Usaha, kerja yang kita, makan, minum kita, pakaian kita yang kita pakai. Nampak tak? Semuanya itu tertanduk kepada hukum taklifi. Betul tak? Aku boleh ke pakai ni? Pakai seluar katuk ni boleh? Nak beli lawan kampung. Nampak? No? Seluar pendek. Nampak lutut. Boleh? Atau mazhab Syafi'i tak boleh, haram. Mazhab Maliki dihukum sebagai suatu yang wajib, satu yang dikatakan tadi ini harus ini maksud harus yang aradi. Bukan harus hakiki, jaiz aradi dia panggil. Nampak tak? Nak buat kerja, nak gagas bumbung. Nampak tak? Nak buat kerja-kerja berat lah. Nak randuk dalam ayam. Boleh pakai seluar pendek. Sebab bagi dia, mazhab Maliki dia ada 3 aurat. Ya, Syafi'i 2 ya. Maliki ada 3 aurat. Pertama, aurat mukhaffafah. Apa? Aurat mukhaffafah yang mana kita terdedah untuk ambil aurat, untuk basuh wuduk, basuh muka. Nampak tak? Tangan, kepala, kaki. Itu dia panggil aurat mukhaffafah. Boleh buka. Nampak tak? Itu aurat yang paling ringan. Kemudian aurat mutawassitah. Mutawassitah ni lain daripada benda yang tertutup. Selain daripada 4 anggota wuduk ni yang terbuka, anggota yang tertutup. Elok tertutup lah. Kalau kita pakai kain sekat di belah kampung, tak pakai baju. Nampak? Boleh tak boleh? Boleh lah. Tapi orang kata apa, dia ni tak apa nak betul orang ni. Nampak tak? Nak? Tidak. Pakaian bukan tak ada baju. Nampak tak? Pasal apa dia tak pakai baju? Dia hanya pakai kain tutup antara pusat dengan lutut. Nampak tak? Itu kita panggil aurat mutawassitah. Pertengahan. Ketiga, aurat mughaladah. 2 benda lah. Abai mana? Kubul dubur. Boleh pakai suspender. Nampak tak? Ya? Orang tak ada pakaian, apa pakaian pun tak ada. Dia ada suspender saja. Sah sembahyang pakai suspender. Nampak tak? Tapi tak boleh metang tengah suara, metang masjid pakai orang lari habis. Dia kena sorang-sorang dia. Pakaian tak ada. Pakaian dia najis tak ada nak pakai. Nampak tak? Habis buang seluar, buang baju, aku nak sembahyang juga sekarang. Nampak tak? Macam mana nak buat? Ya, dia nak jalan pergi tempat yang boleh sembahyang tadi dia ada pakaian, mungkin dia punya waktu dah habis. Dia akan keluar dari sembahyang. Nak jaga waktu tu. Itu kita panggil zikir khafi. Dia ada guna semua ni. Kena perlu ilmu fiqh. Ya, ilmu fiqh paling penting. Macam mana aku nak selesai sembahyang? Kalau aku nak jalan pergi satu tempat, nak pergi ambil pakaian, nak pergi ambil kain, masa akan makan masa, mungkin terkeluar waktu. Jadi aku kena sembahyang lah juga. Kita talfiq, bukan taklid. Talfiq, pinjam satu masalah dalam mazhab Maliki. Maliki kata sah. Hanya 2 benda. Nampak tak? Tutup 2 benda, kubul dubur, kamu dah boleh sembahyang. Maka tu dalam mazhab Maliki boleh pakai seluar pendek. Nampak tak? Itu dah lah. Dia pakai suspender, Allahu Akbar. Tak payah qadha. Tapi dia kena cari sulit-sulit, jangan sembahyang depan orang lah. Pergi cari belakang pokok orang, belakang dinding mana-mana. Lah. Orang tak nampak, pakai suspender, Allahu Akbar. Ya, dengan syarat dia tak ada masa, tak ada keperluan nak pergi cari pakaian. Ya, dia kata nak ada kain, tapi hang kena pergi ke rumah tu jauh, lebih kurang 6 km.
Hang nak pergi jalan, nanti ambil kain di rumah dia, mungkin waktu asar habis. Nampak tak? Maka itu hang terpaksa kena semayang sekarang juga. Apa ada kat hang sekarang? Apa dah sepeda elok? Sepeda aku tak kotor. Nampak tak? Seluar baju lain dah kotor. Hang pakai sepeda sekarang, hampir belakang pokok tu hang sembahyang. Nampak tak? Yang suruh tu pun pakai sepeda jugalah. Kalau ada kain, kita pinjam kain dia. Faham? Faham tak? Yang suruh dia pun pakai sepeda jugalah. Kalau ada kain, hang pakai kain aku dulu. Tu lain cerita. Nampak ya? Faham eh? Okey, jangan pergi kata, setelah faham dia cakap di rumah ni, ustaz kita semayang dia pakai sepeda. Dia ambil tang tua, kacau lah. Saya bercara hukum ni, nampak ya? Nak bagi boleh. Tak gitu lah. Tu dia. Umpamanya dia nak semayang juga, pakaian dia kotor, sepeda pun kotor. Nampak macam mana? Nampak tak? Tak? Masuk sungai ya? Masuk sungai, telanjang bogey, masuk dalam sungai. Nampak tak? Sungai bila tutup, ayak sampai ke parah, sampai ke ulu hati dia cukup lah. Allahu Akbar. Hak lain tu dalam ayak. Nampak tak? Jadi ayak tu menjadi sebagai aurat, menutup aurat dia. Sebayanglah. Dengan syarat ayak tu bukan ayak yang bertakung. Mesti ayak yang berlari. Tu ada syarat pula tu. Nampak ya? Tu dia. Nak rokok, dia rokok hanya sekadar mencecah sedikit ya, permukaan ayak. Sujud tak payahlah. Sujud isyarat lah. Nampak tak? Saja. Ini masalah orang yang tidak ada pakaian tu buat fiqh. Ya. Fiqh paling penting tuan-tuan ya. Satu ilmu yang kita paling penting. Alim seseorang itu tetap berilmu fiqh. Ya. Kealiman seorang ulama tu, dia mesti luas kepahaman dalam ilmu fiqh. Sebab tu ulama mujtahid kita yang empat-empat ni, mereka ni wali ni, empat-empat ni. Tapi kesalahan mereka dalam bidang ilmu sebagai ulama-ulama mujtahid yang luas ilmu fiqh. Nampak? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali ya. Tapi pada taraf kedudukan wali, dia ni wali Allah. Empat ni wali Allah ya. Dia pada sampai mercu arifin, orang-orang yang tinggi dia bersegi makrifahnya. Tapi dalam dunia Islam mereka tertunjuk sebagai ulama fiqh. Kitab-kitab dia pun banyak menulis tentang fiqh. Syekh Abdul Qadir Jilani, kita dengar kata wali kan. Tapi kesalahan beliau ada dalam ilmu fiqh. Dia ni ulama fiqh yang cukup alim bijak dalam ilmu fiqh dan mazhab Hanafi. Siapa ada? Syekh Abdul Qadir Jilani. Tapi kita tak sampai ke sini. Tak sampai kita Nusantara Melayu ni, orang Melayu tak nampak lah dia. Kata dia ni seorang ulama fiqh. Tapi kalau pergi belah Asia Barat, dia kenali Syekh Qadir Jilani sebagai ulama fiqh, bukan wali Allah. Nampak tak? Cerita-cerita merapu pun tak ada arah kat dia. Sampai di sini konon dia sembahyang Jumaat, sembahyang dalam sungai Dijeles, sembahyang ikan ikan. Ini mengawal. Itu bilang kita baca kitab-kitab tu mereka kata. Nampak tak? Ya, kita kenal Syekh Abdul Qadir Jilani sebagai wali Allah. Sebenarnya dia ulama fiqh. Ya, seorang ulama fiqh, seorang ulama hadis yang cukup alim. Dalam mazhab Hanafi. Baik, sambung ya. Siapa yang menuntut keridhaan Allah, yang ketiga, habis zikir tu habis. Zikir satu lagi yang paling tinggi sekali adalah solat. Solat adalah zikir yang paling tertinggi. Akhirnya solat adalah zikri, Tuhan kata. Tegakkan solat buat mengingati aku. Ya, kalau sembahyang tak ingat Tuhan, itu bukan solat. Solat yang tidak dapat mengingati Allah, itu bukan solat. Allahu Akbar diingat lain daripada Allah, itu bukan solat tu. Ya. Solat ni mesti ingat Allah. Allahu Akbar daripada awal sampai kita keluar daripada salam tadi ini, ingatan kita tidak putus. Ya. Ingat apa? Di sini, bukan di sini. Kita pakai akal ni, bukan pakai akal ni. Sebab Imam Ghazali kata, akal cahaya yang Allah jadikan di mata hati. Cuba buka kitab Imam Ghazali. Dia tentang akal duduk di kepala. Akal di kepala ni untuk kehidupan dunia saja, untuk sekular, urusan sekular, secularism, bukan urusan akhirat. Ya, dia ada 3 ni, buat PhD cakap ni. Kepintaran akal di kepala ni 3, akal fikri, akal gharizi, akal salimi. 3 akal ni hanya menjana kepada ilmu falsafah, ilmu duniawi, bahan-bahan hissi, bahan-bahan yang tidak maknawi. Nampak tak? Dia lebih kepada urusan duniawi. Buat PhD, nampak?
Jadi ya. Tapi sini akal budi, kata Hamka. Itu yang paling penting, akal budi. Ya. Al-Quran sebut sebagai akal nurani dan akal lubbi. L-U-B-B-I, lubbi. Kita ada satu bilik dalam jantung kita ni, ada satu ruang halus. Nampak tak? Ya. Dia kata ya, di situ ada dipanggil lubbun. Dalam dia ada Allah, nampak tak? Wa fil lubbi, dalam hadis qudsi, wa fil lubbi ana. Dalam lubbi itu ada aku, Allah Taala kata. Itu hadis qudsi lah. Hadis qudsi ya. Sebab tu orang yang akal budinya jernih, mata hatinya celek, Al-Quran sebut dia sebagai apa? Dia tahu langit bumi ni bukan jadi dengan sia-sia. Langit bumi ni ada pencipta. Langit bumi ni ada pentadbir. Langit bumi ditadbir oleh Tuhan yang Maha Asa. Itu artinya pintu hati dia terbuka. Orang yang boleh faham lagu tu, maknanya hati dia terbuka, pintu hati terbuka. Nampak? Tak ada kat orang kapiak, tak ada. Dia dah. Orang kapiak mana ada yang ni? Kalau ada Islam, dah lepas. Ya? Walaupun dia buat PhD. Nampak tak? Pasal PhD tu orang ni ya. Dia tak pergi ke sini. Ya? Kita orang Islam, PhD pun ada, Lubi pun ada. Ya? Jadi bila kita ada yang ni, bila kita boleh terima, boleh akidah kita boleh terbentuk dengan suatu akidah yang bersih, iaitu menilai tentang ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta langit dan bumi, wujudnya wujud nafsiyah, bersifat dengan sifat kamalat, dengan sempurna, nampak tak? Dan wujud alam langit bumi ini bukan sia-sia, tapi ada dengan sebab dan sebagainya. Itu artinya hati, pintu hati kita, mata kita celik, mata hati kita celik. Nampak tak? Kita kena sentiasa bagi dia celik, jangan bagi dia rabun. Nampak tak? Jangan kena katarak. Katarak apa? Katarak riak. Riak tu katarak. Katarak jiwa, riak. Nampak tak? Buat bukan kerana Allah. Bahaya kan? Riak tu katarak mata hati. Susah nak bedah lah. Tak ada pakar boleh bedah. Nampak tak? Kita kena bedah dengan apa? Dengan taubat. Sebab taubat apa? Taubat nasuha. Ada salah kita, ada silap kita. Kita kena cari tak mana silap aku. Nampak tak? Pintu hati ini tutup rapat. Kena buka. Tuhan kata inna fi khalqis samawati wa ikhtilafi laili wan nahar lila ayati li ulil albab. Ulil albab, golongan yang ada hati lubi ni dipanggil ulul albab. Babun, lubab. Ya. Itu dia sebut akal lubi. Itu artinya ya. Itu yang paling penting kita nak faham lah. Jadi pendek kata, yang kata tadi kita baca ni, bagi selesai dulu. Kemudian yang kedua, yang ketiga, siapa menuntut keredaan manusia, maka tak usah nak menunggu keredaan Tuhan. Kita sanggup mengabaikan perintah Allah, sanggup meringankan perintah-perintah Allah, sanggup melebih kurangkan amal ibadah kita kerana keduniaan. Itu artinya kita mencari redha manusia. Nampak tak? Betul lah. Kerja ini orang kerja, dia main sembahyang jemaah juga, habis sembahyang tak ada bagi salam lari balik. Nampak tak? Tak ada masa nak zikir. Kerja aku lebih penting, aku punya kerja lebih penting untuk tunggu aku lagi. Nampak tidak lah. Jadi orang macam ni yang dikata-kata ini lebih mencari keredaan dunia daripada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hang redha lah sikit masa hang kerja tu pun Tuhan bagi. Nampak tak? Itu suruh pesan kepada orang nak pergi Mekah ya. Orang nak pergi haji kan. Siapa-siapa yang dah bekerja, bila dah berhenti ya, bersara, kalau kegiatan kerajaan bersara ya, dapat gratuity ya. Apa dipanggil pampasan. Ya. Pergilah haji dulu. Nampak tak? Sekarang pula haji pun mahal. Ya, 19,000 biasa. Kalau rayu 33,000. Kan? Sekarang ni punya keadaan ya. Kalau package 70,000 lah. Tinggi lah sekarang nak buat kerja haji. Maka tu bila kita dah berhenti kerja, dapat bersara, Tuhan panjang umur kita, sempat bersara, dapat gratuity, pergi Mekah dulu. Nampak? Jangan duk ada bicara tu nak renovate rumah, nak beli kereta baru. Jangan. Nampak tak? Itu semua cerita dunia. Tak boleh membantu kita, menolong kita di akhirat. Tidak bolehkan apa-apa kebaikan kepada kita.
hanya dalam tempohnya kejap, ya Pak. Sahabat saya seorang itu, orang dia kerja, tapi dia kerja dengan syarikat swasta, dapat pampasan tinggi lah. Beratus ribu lah Pak. Apa buat? Renovate rumah. Rumah dah ada dah, bukan dah rumah tu teruk. Nak perindah lagi rumah tu. Dah. Dia belanja rumah tu hampir 150,000. Dapat gratuiti dekat 180,000 dapat lah. Nampak lah. Dia belanja kat 150,000 belanja kat rumah. Pesan kat saya pula, rumah dia dah siap, kita buat house warming. Ustaz kena masuk membaca buat tahlil. Nampak lah. Pesan kat saya pula, nampak lah. Kalau panjang umur, Ustaz kata insya-Allah. Hang doa. Tapi dia tak sedar dia panjang umur. Dia pesan kat saya, mudah-mudahan Ustaz panjang umur, dia ingat dia tak mati, nampak? Mudah-mudahan Ustaz panjang umur, rumah saya dah siap, Ustaz masuk buat dah sikit doa, tahlil sebagai house warming. Nampak? Apa ulama Melayu kata apa? Nak buka rumah lah, buka rumah baru lah, perasaan muka baru. Hari ni rumah dia siap, hari ni dia siap, dia panggil saya di rumah. Ustaz, besok kita akan buat kenduri. Ustaz boleh main tak besok? Saya kata boleh main. Besok dia mati. Saya pergi rumah dia buat tahlil, betul nampak lah. Nampak tak? Ini cerita betul tak? Ya Allah, Tuhan tunjuk betul-betul ya. Ya Allah. Rumah siap, dia kata kat saya, rumah ke siap house warming. House warming lah tu. Ustaz main rumah saya, Ustaz buat tahlil, dia kata. Nampak tak? Itu budaya orang Melayu lah, suka buat tahlil kan. Buat tahlil sebagai kita nak buka rumah baru lah. Okey. Dah siap rumah dia, dia mari jumpa saya di rumah. Ustaz, esok insya-Allah Ustaz main. Dia tak kata insya-Allah, saya kata. Esok Ustaz main dalam rumah saya, kita buat tahlil. Sebagai buka rumah baru, saya dah renovate lah. Belanja habis. Insya-Allah. Tetapi esok anak dia abang ada, ayah tak ada lah. Ayah sandak di lobi, duduk atas sofa, mati sandak. Nampak lah. Ya? Tu Ustaz Nabi juga, betul lah. Dia buat tahlil. Memang tak lari, nampak tak? Tuhan tukar lah. Dia punya majlis tu, daripada majlis keramaian seronok, hiburan, tukar jadi majlis duka cita. Nampak tak? Itu saja beza. Ini kita nak faham, ya. Maka itu kita utamakan Allah. Saya pesan ada apa pada duit di Mekah buat kerja haji lah. Allah akan ganti balik. Hang boleh hidup sampai sekarang pun Tuhan bagi hidup. Hang boleh tunggu sampai pension pun Allah yang tahan hang sampai boleh sampai pension. Duit pampasan tu pun Allah bagi. Nampak? Allah kita guna untuk dia. Betul? Allah sayanglah nak belanja mahal. Bagi dah nak tunggu haji murah. Nak tunggu turun duit haji dah. Nak turun. Turun tak? Naik ada. Nampak tak? Nak naik ada. Tambang memang haji memang duduk naik. Jurus-jurus 15.3, 15.5 lah naik 19. Nampak tak? Itu biasa tu. Kalau Melayu 33. Daripada 30 33. Akan datang mungkin 40 nak buat, ya. Kita jangan tahap, jangan tunggu. Guna duit Allah, Allah bagi, ingat rezeki cari kita pergi cari rezeki. Maka itu kita guna nikmat Allah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, cari redha Allah. Dan sesiapa yang banyak bercakap sia-sia, mengumpat, nanti dia tidak akan keluar daripada dunia atas agama Islam. Na'udzubillah. Dia tak akan mati dalam Islam. Orang yang mulut dia tak jaga, ya, mengumpat pagi petang siang malam, cakap bohong, ya. Dia ada 17 perkataan yang dianggap sebagai perkataan yang lawa, yang sia-sia, dia panggil afatul lisan. Mengikut dalam hadis, afatul lisan ni beberapa bentuk percakapan yang tidak baik. Dia 17 jenis. Nanti kita perinci perkara tu pada kuliah kita akan datang. Aku qauli hadza wastaghfirullahalazim li wa lakum. Akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.